Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada semua yang menonton. Selamat Chaw'an Banakum Sawadikap. Okay, kita teruskan perkongsian pada malam ini dengan topik kenapa perlu pilih emas public gold. Kenapa perlu pilih emas public gold? Banyak yang boleh saya ceritakan tentang public gold ini. Walaupun saya masih baru mengenal, baru dalam 5-6 tahun mengenal public gold, banyak yang boleh saya kongsikan dengan anda tentang kelebihan public gold ini. Okey, so kita mulakan yang pertama. Yang pertama adalah senang. Tak perlu kecawangan untuk membeli. Sekarang ni kalau awal-awal penubuhan public gold, kita untuk membeli emas di public gold, kita perlu kecawangan public gold dan beli di public gold sendiri, di cawangan-cawangannya. Tapi sekarang tak perlu dah. Anda melayari website public gold, anda daftar sebagai pelanggan public gold dan anda boleh membeli anda boleh membeli emas anda terus di di website public gold dan dihantar terus ke rumah anda. Tak perlu nak beratur-ratur panjang di kedai emas untuk membeli emas public gold. Kita just tekan sana tekan sini dalam website public gold, paling mudah sekali, kemudian terus dihantar ke rumah anda masing-masing. Pilih nak simpan sendiri ataupun nak simpan di public gold secara percuma. Kita juga menawarkan, public gold juga menawarkan khidmat untuk menyimpan emas bagi anda. Contoh akaun gap lah. Akaun gap tu dia boleh menyimpan, anda boleh membuat simpanan serendah RM100 dalam akaun gap, dan bila dah cukup gram yang ingin anda keluarkan, anda boleh keluarkan emas anda. Okey, percuma. Khidmat penghantaran emas terus ke pintu rumah anda seperti yang telah saya jelaskan tadi. Segera membuka akaun sempatas 5 minit. 5 minit saja diperlukan untuk anda mengisi borang yang ringkas. Kemudian anda boleh terus membuat belian emas di dalam website public gold. Hanya 5 minit. Sekejap saja. Dan 24 jam pembelian dan jualan. Maknanya anda terkejut malam bangun, terbangun tidur, tak boleh tidur, tiba-tiba terfikir nak beli emas, terus anda boleh beli emas. Kalau kedai asing, kedai ahwat, malam-malam tak buka. Tapi public gold, website public gold 24 jam menanti anda untuk membuat belian dan jualan. Jualan pun boleh jual emas public gold anda online. Itu kelebihan yang disediakan oleh public gold yang belum pernah ada lagi dalam mana-mana kedai emas di luar sana. 24 jam support. Dan baru-baru ni 2-3 hari lepas baru dilancarkan dalam website public gold sistem support system yang diberi nama Hari. Kalau dekat handphone kita ada Google, kalau dekat iPhone kita ada Siri, dalam website public gold kita ada Hari. Hari akan membantu anda menjawab persoalan-persoalan yang anda ingin fahami tentang public gold. Yang seterusnya jimat. Jimat masa, jimat tenaga. Tak perlu beratur nak beli emas. Tak perlu beratur. Anda boleh terus ke online sistem public gold dan anda boleh buat belian, anda boleh buat pilihan produk-produk yang berkualiti di dalam website public gold. Tak perlu nak beratur-ratur panjang. Tambahan dengan dalam musim-musim pandemik ini, buat apa nak beratur-beratur, berpeluh-peluh, penat, duduk rumah
sambil-sambil minum kopi, boleh beli emas. Duduk rumah, sambil-sambil bersembang dengan keluarga, boleh beli emas. Tak gaduh. Jimat masa, jimat tenaga. Dan jimat duit juga. Harga emas juga berpatutan ikut harga semasa. Setiap 20 minit, sistem akan update harga emas. Sama ada naik ataupun turun. Kedai-kedai emas yang anda selalu duk pergi tu, kebanyakannya, yes, kalau kita tengok harga emas menurun, harga emas rendah, harga emas jatuh. Tetapi anda pergi ke kedai emas, adakah ianya jatuh? Lambat sikit lah dia nak adjust harga emas tu. Mungkin seminggu akan datang baru dia tukar. Tapi di Public Gold, sistem online. Dan perubahan update terkini tentang harga emas dijalankan setiap 20 minit. Maknanya anda boleh dapat harga yang berpatutan, harga yang terbaik mengikut cita rasa anda. Kalau rajin-rajin nak tengok harga paling rendah, mungkin hari tu tempoh 24 jam, anda tunggulah. Anda tunggu depan laptop anda ataupun pegang Android anda tengok okey harga tiba-tiba turun rendah sangat tu, dan anda boleh lock harga tersebut. Anda lock saja, tak semestinya anda perlu bayar pada hari tu. Kita beri masa dalam 24 jam untuk anda membayar. Jadi bagi masa, bagi ruang lah. Kalau anda pergi kedai emas pun belum tentu dia bagi masa macam tu kan. Ni di Public Gold anda diberi masa 24 jam. Selepas anda lock harga belian bagi produk yang anda pilih, diberi masa 24 jam untuk anda melunaskan nilai harga produk tersebut. Okey. Dan produk tersebut pula kita ada sistem bayaran bulanan. Ada yang anda boleh bayar full payment ataupun anda boleh bayar bulan-bulan. Bagus tak? Cukup bagus sistem Public Gold. Itu sebabnya kenapa anda perlu pilih Public Gold. Sebab Public Gold dah establish 13 tahun di Malaysia. Dan itu sebabnya kenapa kita memahami pelanggan-pelanggan kita. Kita faham kehendak dan keperluan pelanggan-pelanggan kita. Itu sebabnya dari semasa ke semasa kita memperkenalkan macam-macam servis untuk membantu pelanggan-pelanggan kita. Untuk menjadikan pelanggan kita lebih mudah untuk berurus niaga dengan Public Gold. Yang seterusnya selesa berurusan dengan pakar-pakar simpanan emas di seluruh Malaysia. Anda akan di-approach oleh introducer anda untuk membeli emas. Jangan risau. Introducer anda tak makan duit. Tak makan duit. Kami tak makan duit sebenarnya. Kami makan nasi, tuan-tuan dan puan-puan. Kami tak makan duit. Selesa berurusan dengan mereka. Sebab introducer anda dia hanya mengajar, mendidik, mengajar anda untuk menyimpan emas. Dan introducer anda mengajar bagaimana emas mampu membantu anda memperbaiki pengurusan kewangan anda. Itu saja tugas dan tanggungjawab introducer. Kami tak menyarankan anda beli yang ni, beli emas tu, beli emas ni, beli emas tu, tak perlu. Tidak sama sekali. Tanggungjawab kami hanyalah untuk membantu anda yang mempunyai masalah pengurusan kewangan macam saya lah. Saya sebelum join Public Gold, saya memang kategori orang yang sangat boros. Walaupun saya bekerja di multinational company, di kilang multinational company dengan position sebagai manager, gaji banyak, tetapi hujung bulan duit tak ada. Hujung tahun dapat bonus tak tahu pergi mana. Awal tahun dapat kenaikan gaji tak tahu pergi mana. Bocor kiri dan kanan, depan dan belakang. So itu masalah yang saya hadapi. Tapi setelah saya diperkenalkan dengan Public Gold, diperkenalkan dengan ilmu emas ini mengkayakan saya. Alhamdulillah, saya mampu orang kata memulakan simpanan emas saya sedikit demi sedikit, walaupun saya masih baru lagi dalam Public Gold ini. Alhamdulillah, dalam masa yang singkat saya dah mampu menyimpan, saya dah mampu menyelamatkan
nilai wang kertas saya yang saya convertkan menjadi emas. Kalau tidak memang lingkup lah duit-duit tu. Memang habislah kena joli. Dan alhamdulillah saya tukarkan menjadi emas agar nilainya terjamin pada masa akan datang. Lebih 400,000 pelanggan dan pemudah cara emas. Tuan-tuan dan puan-puan, by the latest 2-3 hari akan datang, kita akan menyambut kelahiran 500,000 pelanggan bagi Public Gold. 500,000 pelanggan. Sekarang dah 489,000 tak salah saya. Mungkin hari ni dah 490,000. 2-3 hari akan datang, kita akan menyambut kelahiran 500,000 pelanggan Public Gold yang membeli emas di Public Gold. Dan mereka semua adalah merupakan individu-individu yang celik emas, yang diajar, yang dididik oleh introducer untuk mengenal kuasa emas, untuk mengenal fungsi emas, untuk membantu pelanggan-pelanggan menyimpan emas untuk masa depan, untuk menyimpan dana kecemasan untuk masa depan. Itulah peranan introducer, peranan dealer dalam Public Gold untuk membantu pelanggan-pelanggan mereka agar mereka celik ilmu emas. Seterusnya seronok peroleh produk yang berkualiti. Produk Public Gold diiktiraf hingga ke peringkat antarabangsa. Kita pun dapat banyak award di peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. So, peroleh produk yang berkualiti. Produk kita 999.9, 24 karat, produk jongkok emas, produk dinar kita, semuanya produk-produk yang berkualiti. Kalau anda lihat, memang berkualiti, berkilat-kilat, berkilau-kilauan dan diterima di seluruh dunia. Di Malaysia sendiri, diterima pakai di seluruh Malaysia. Bayangkan pejabat pos mampu membuat usaha sama dengan Public Gold untuk membeli dan juga menjual produk Public Gold, menjual emas Public Gold. Kalau Public Gold syarikat yang cokia-cokia, syarikat scammer, belum tentulah pejabat pos nak membeli dan juga nak menjual produk daripada Public Gold. So itu menimbulkan keyakinan yang sangat tinggi kepada pelanggan untuk membeli emas di Public Gold. Produk Public Gold bukan produk-produk yang calang-calang. Bukan saja dengan pejabat pos, kita membuat usaha sama dengan Majlis Raja-Raja mengeluarkan kad untuk shop, untuk keluarkan koleksi special edition diraja, agung, gambar agung dan sebagainya. Bukan calang-calang tu. Kalau Public Gold syarikat yang cokia-cokia, syarikat scammer, belum tentulah majlis-majlis raja-raja nak berusaha sama untuk keluarkan card collection sedemikian rupa. Okay. Disusut nilai yang rendah, 6 hingga 9% saja susut nilai. Kalau nak buat pelaburan berjangka masa panjang antara barang kemas dan juga emas 24 karat, anda perlu pilih emas 24 karat 999.9. Sebab apa? Susut nilai bagi emas 999.9, jongkong emas dan juga dinar emas di Public Gold, susut nilainya rendah, kurang daripada 9%. Kita beli balik kurang daripada 9%. Even kalau anda menghadapi kesukaran nak jual balik ke Public Gold, anda boleh singgah ke pejabat pos yang berdekatan rumah anda untuk anda jual emas anda di sana. Okey. Pejabat pos juga menerima emas Public Gold. Super. Super. Apa yang super? 17 cawangan di seluruh Malaysia. Satu di Indonesia. Satu di Indonesia, di Jakarta. Jadi ini salah satu kekuatan yang ada di Public Gold. Kalau kita tak kuat, kita tak kukuh, kita tak buka 17 cawangan. 13 tahun yang lalu, satu-satunya cawangan
Public Gold adalah terletak di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, di Bukit Jambul. Itu satu-satunya cawangan dan juga HQ lah kita katakan. Tapi sekarang ni kita dah berkembang maju, kita ada 17 cawangan di Malaysia dan 1 di Indonesia, dan kita terus berkembang di Singapura dan juga Brunei. Okay, so itu salah satunya, dan cawangan dikawal sedia oleh polis bantuan. Kalau kita tengok daripada banyak-banyak bank, hanya bank simpanan nasional yang menggunakan pakai khidmat polis bantuan, khidmat polis bantuan. Dan Public Gold satu-satunya kita kata kedai emas lah yang menggunakan khidmat polis bantuan untuk mengurus selia keselamatan emas-emas di Public Gold. Dan yang paling penting untuk mereka yang beragama Islam, patuh syariah compliance untuk jual dan beli. Untuk jual dan beli, produk kita syariah compliance, urus niaga kita syariah compliance. Sejak tahun 2017 lagi kita telah mendapat pengiktirafan syariah compliance, urus niaga Public Gold. Seterusnya, ini yang persoalan yang selalu ditanya oleh bakal-bakal pelanggan di luar sana. Public Gold bukan multi-level marketing. Public Gold bukan multi-level marketing. MLM berdaftar di bawah Akta Jualan Langsung dan komisen diberi sekitar 15 ke 30%. Harga produk dikatakan bermanfaat untuk orang ramai menjadi begitu mahal hanya untuk membayar komisen beberapa level pengurusan dalam MLM. Dan perlu menyimpan stok untuk pelanggan. Komisen yang tinggi memberi kesan kepada kenaikan harga barang yang tinggi. Itu MLM. Itu adalah MLM, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi Public Gold, kita bukan MLM, tuan-tuan dan puan-puan. Kita bukan MLM. Bukan juga Maharaja Lawak Mega. Tapi Public Gold, dealer PG hanya memudah cara pelanggan untuk menyimpan emas. Seperti saya katakan tadi, kita hanya memudah cara. Kita pun bukan jual emas pun, tuan-tuan dan puan-puan. Dekat rumah saya kalau ada emas pun, itu adalah emas simpanan saya. Bukan untuk dijual beli. Saya tak jual emas, tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya mendidik, mengajar dan mengajak masyarakat untuk menyimpan emas, untuk memperbetulkan, memperkemaskan pengurusan kewangan mereka yang selalunya menghadapi masalah kebocoran duit, bonus entah ke mana, kenaikan gaji entah ke mana, duit pusaka tak tahu pergi mana. Dengan membeli emas, tuan-tuan dan puan-puan mampu mengubah cara hidup tuan-tuan dan puan-puan. Kami mendidik kepentingan simpanan emas untuk masa depan dan masa depan mereka dan keluarga. Komisen yang kami dapat sebagai dealer hanya 1%, 1 hingga 2% saja. Bayangkan kalau 1-2% ni, kalau RM100 tuan-tuan beli emas dengan Public Gold, kami baru dapat RM1 je. Kami baru dapat RM1 je. Kan? RM1 je. Daripada RM100 emas yang tuan-tuan beli, kami hanya dapat RM1 saja. Tapi tak ada masalah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Niat kami untuk membantu masyarakat di luar sana untuk perbaiki pengurusan kewangan anda. Sebagaimana yang saya rasai. Bila saya rasai kehebatan emas ini merubah kehidupan saya, merubah pengurusan kewangan saya. Saya nak masyarakat di luar sana juga menikmati kemanisan menyimpan emas ini bersama-sama. Saya tak nak kawan-kawan saya, orang-orang yang terdekat dengan saya menghadapi masalah kewangan pada masa depan. Itu sebab itulah yang kami cuba utarakan, yang kami cuba perjuangkan daripada masa sekarang. Diberikan, dealer tidak perlu simpan stok. Saya katakan tadi, dealer tak perlu simpan stok. Saya tak simpan stok, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ada kat rumah tu, itu stok-stok emas saya lah. Komisen PG tidak memberi kesan kepada harga emas. Malah harga emas PG lebih berpatutan. Okay?
walaupun 1%, 2% komisen ni diberikan kepada dealer PG, tetapi ia tidak memberi kesan kepada harga pasaran, harga semasa emas di public gold. Berbeza dengan MLM. MLM kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, mereka war-warkan ubat-ubat yang dia orang jual, barang-barang, produk-produk yang dia orang jual, semuanya memang berkesan gila babai, berkesan gila kinzir. Tapi kalau tengok kesianlah kat mak ayah tok wan kita yang kat kampung tu nak beli, harga mahal gila. Harga mahal gila. Sebiji boleh pergi ke 500-600 ringgit. Kalau kita beli dekat kedai farmasi tu boleh RM1, RM2 je. RM2-30 je kita boleh dapat. Tapi hanya kerana nak membantu sistem piramid mereka, mereka terpaksa menjual produk mereka dengan harga yang Yahudi berbenur harganya. Tetapi di public gold, walaupun kita berikan komisen kepada dealer-dealer kita atas usaha mereka mengajar, mendidik pelanggan-pelanggan, mendidik masyarakat, kita hanya bagi 1%, 2% saja komisen ataupun insentif kepada dealer-dealer public gold. Dan yang paling penting, ia tidak memberi kesan kepada emas, harga emas yang dijual kepada pelanggan-pelanggan kita. Ia masih yang harga yang berpatutan, yang terbaik berbanding di pasaran. Itu kami jamin. Okey. Seterusnya, faktor ramai yang tak ada dana kecemasan. Ini faktor yang merisaukan, yang apa yang kita perjuangkan sekarang ni oleh dealer-dealer public gold. 75% rakyat Malaysia tiada RM1,000 untuk dana kecemasan. Ini informasi daripada Bank Negara Malaysia. Bayangkan 75% rakyat Malaysia tiada walaupun RM1,000 untuk dana kecemasan. So apa yang berlaku? Sekiranya berlaku kecemasan dalam kehidupan mereka, berlaku anak sakit yang kronik, ataupun kita dibuang kerja, ataupun kenderaan kita rosak, apa kita nak buat? Kalau kita tidak ada dana kecemasan, apa kita nak buat? Kalau kita tidak ada langsung simpanan dalam poket kita, tidak ada langsung simpanan dalam bank kita, tidak ada langsung simpanan di bawah bantai kita. Orang dulu simpan duit bawah bantai saja. Mak mentua saya masih sampai sekarang simpan duit bawah bantai. Dan amazingly memang bukan nilai yang sikit-sikit. Tu dia. Memang banyak gila. Kalau nak minta kat dia, minta aja, mak, boleh nak minta pinjam sikit. No, dia buat keluar begitu saja. Nak berapa? RM5,000. Nah, RM5,000 dia bagi. Memang mak mentua saya memang macam orang kampung dulu macam tu lah. Dia tak percaya sangat sistem bank ni. Dia simpan bawah bantai saja. Takut anak cucu balun. Okey. Tapi ini yang merisaukan kita. 75% rakyat Malaysia tiada simpanan untuk dana kecemasan. Memang cemas tuan-tuan, memang cemas. Kalau berlakulah apa-apa masalah nanti, kita nak cari mana? Kita nak cekau mana duit? Untuk kita berhadapan dengan situasi-situasi mereka. Macam contohnya macam ni. Ni, kehilangan kerja ni. Kehilangan kerja. Tambah-tambah zaman pandemik ini, kalau kita kehilangan kerja, mungkin 6 bulan, 7 bulan belum tentu lagi anda mendapat kerja yang baru. Tambah-tambah kerja-kerja level-level di atas tu, engineer, managers macam saya, memang susah tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat kerja balik. Jadi kalau kita tidak ada dana kecemasan, memang susah lah. Memang susah. Saya tak tahu kat mana anda nak cekau duit untuk support masalah-masalah yang anda hadapi pada ketika itu. Seterusnya last. Alasan demi alasan untuk tidak menyimpan. Alasan demi alasan untuk tidak menyimpan. Salahkan orang,
Takkan kerajaan tak boleh tolong kot, takkan adik-beradik tak boleh tolong kot, takkan jiran tak boleh tolong kot. Time hang kaya, time hang banyak duit, hang tak fikir pun bab kerajaan ni. Hang tak fikir pun adik-beradik hang. Tak ada kata nak pergi sedekah sedikit, RM1 RM2 dekat adik-beradik. Hang kaya, hang tak fikir pun dekat jiran hang. Tapi bila hang miskin, bila hang papa ke dana, bila hang masalah kewangan, hang fikir pula dekat adik-beradik. Adik-beradik tak mau tolong. Hang fikir pula kat jiran ni, kenapa lah jiran tak mau tolong, tak memfikir ke, tak kesian ke kat hampa? Memang tak kesian lah. Sebab bila anda ada duit, joli lupa diri. Joli lupa diri. Tapi bila tak ada duit, adik-beradik lah hampa cari. Jiran jugalah yang hampa cari. Ini masalah. Alasan demi alasan untuk tak menyimpan ni. Kenapa? Sebab ada jiran, ada adik-beradik, ada kerajaan nak tolong. Nanti jatuh standard. Oh, ni sepasal juga ni. Jenis-jenis nak jaga standard, nak jaga status. Takkan gaji RM10,000 nak bawa kancil. Gaji RM10,000 takkan nak bawa kancil. Betul juga lah kan. Tapi kalau kata gaji RM10,000 sampai tak ada simpanan langsung, itu yang perlu kita risaukan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang perlu kita risaukan. Bukannya gaji RM10,000 bawa kancil yang kita risaukan. Gaji RM10,000 tak ada langsung simpanan, itu yang perlu kita risaukan sama sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Kedekutnya dia ni, duit banyak tapi pakai selekeh. Duit banyak pakai selekeh. Ini satu hal jugalah. Bila kita ada duit lebih sikit, kita nak tukar baju, nak tukar seluar, nak yang branded kasut, RM200-300. Tahu dah, orang kaya pun tak pakai kasut-kasut mahal. Orang kaya, orang yang action feeling kaya saja yang pakai pakaian branded ni, kasut sampai RM300-400. Gaji RM1,000, kasut RM300-400. Mana cekau duit pun aku tak tahu. Jadi tolonglah, tolong fikirkan keperluan. Berbelanja di bawah kemampuan, baru anda boleh kaya. Berbelanja di bawah kemampuan. Bukan berbelanja dengan kemampuan anda. Kalau anda berbelanja dengan kemampuan, habis bulan, habis duit. Habis bulan, habis duit. Tapi anda berbelanja di bawah kemampuan, duit RM10,000 tadi anda boleh simpan. Anda boleh simpan RM5,000. Untuk masa depan, untuk dana kecemasan anda. Okay, orang bercuti kat overseas, hang Cameron Highland je. My God, lantak pi lah hang nak pergi overseas mana pun, ada aku kisah. Kalau kita boleh pergi Cameron Highland tu pun dah cukup bagus je lah. Kurang-kurang dah feeling dapat rasa sejuk tu cukup lah. Nak pergi jauh tu buat apa, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau anda ada duit lebih, saya syorkan pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Itu tempat yang terbaik, tempat yang berkat, yang boleh menenangkan akal dan fikiran kita. Daripada kita duduk pergi tempat tak tentu hala, kembali ke Malaysia, duk waplah jingga juga, baik tak payah. Pergi ke Mekah dan Madinah. Kalau kata ada kelebihan, tiap-tiap tahun pergi ke Mekah dan Madinah. Muda lagi, enjoy dulu, umur muda lagi. Umur muda lagi. Memanglah umur muda lagi. Tapi nak mati ni bukan tunggu tua. Nak mati ni, muda mati, tua mati, kaya mati, miskin pun mati, kecil mati, besar pun mati. Jadi sebelum kita nak mati, kita persiapkanlah diri kita. Jangan kita menyusahkan orang yang hidup. Ada anak-anak, ada bini, takkan bini nak cekau, nak jaga anak-anak kita. Sekurang-kurangnya kita persiapkanlah dana kecemasan untuk membantu mereka sekiranya kita tiada di muka bumi Allah Ta'ala ni. KWSP ada, apalah hal. KWSP ada. Ni pun zaman-zaman pandemik ni nasib baik lah kerajaan bagi buat keluar iSINA, I love you dan sebagainya. Kalau tidak, mampus keras nak cari duit kat mana untuk sara kehidupan kita. Gaji kecil, macam mana nak menyimpan? Ini masalahnya. Itu saya katakan, saya selalu katakan, kalau kata
kaya ni, ukuran kaya ni bukan dari segi berapa banyak gaji yang kita perolehi setiap bulan. Orang kaya adalah orang yang mampu menyimpan. Berapa banyak yang dia simpan, itu orang kaya. Kalau kita gaji kita sampai 10,000, 20,000, 1,000 ringgit pun kita tak mampu simpan, kita bukan kaya tu. Kita kaya. Dapat 10,000, hutang 13,000, dapat 20,000, hutang 25,000, siap pakai kad kredit lagi, itu bukan kaya. Itu mencari naas, itu nak mampus nama dia. Orang kaya adalah orang yang mampu menyimpan berapa banyak yang dia mampu menyimpan setiap bulan. Itu orang kaya. Okay, so jadi kecil ke gaji besar ke, simpan dahulu. Baru kita fikirkan bakinya untuk kita berbelanja. Itu cara untuk kita menyimpan. Hidup cuma sekali. Memanglah hidup cuma sekali. Inilah masanya nak mencapai kemewahan dunia. Dah kalau mati menyesal tak sempat merasa nikmat dunia. Betul tuan-tuan, betul. Yes, tapi sekurang-kurangnya kita perlu ada simpanan. Betul, hidup cuma sekali. Kita nak menikmatilah orang kata kehidupan, keindahan muka bumi Allah Ta'ala ni. Tapi fikirkan masa depan kita juga tuan-tuan dan puan-puan. Yes, kita boleh sesekali kita nak berbelanja lebih, kita nak pergi berjalan sana, pergi berjalan sini. Tapi pada masa yang sama ingat masa depan, ingat dana kecemasan kita. Okay? Dan duit bukan boleh bawa masuk kubur. Ni statement-statement yang kurang hajar ni. Duit memang bukan boleh bawa masuk kubur. Betul. Tapi kalau kata nak mati pun, menyusahkan orang, nak berbelanja untuk kematian kita pun tak ada langsung, itu memang kurang hasam namanya. Nasib baik lah kita orang Islam ni untuk belanja untuk urusan kematian ni tak banyak sangat lah. 1,000, 2,000 cukup. Kalau kata jadi orang Cina sampai 30-40 ribu mampu jenuh. Itu sebab orang Cina dia menyimpan. Sebab apa? Nak beli tanah, nak beli orang kata nak kumpul duit untuk support kematian dia nanti. Okay? Kita kalau kata 1,000, 2,000 pun kita tak simpan untuk kematian kita pun satu masa nanti, itu memang menyusahkan orang namanya tuan-tuan dan puan-puan. Gaji kecil atau besar, gaji kecil macam mana nak menyimpan? Nak makan pun pekin. Nak makan pun pekin. Besar periuk, besarlah keraknya. Itu masalahnya. Besar periuk, besarlah keraknya. Yalah. Itu masalahnya. Bila kita gaji 10,000, kita berbelanja 13,000. Kita gaji 5,000, kita berbelanja 6,000. Siap kad kredit sampai 3. Itu menyebabkan kita lagi miskin. Kita berbelanja, saya katakan tadi, berbelanja di bawah kemampuan tuan-tuan. Barulah kita boleh jadi kaya. Barulah kita boleh jadi orang kata selesa kehidupan kita. Lebih banyak hutang yang kita buat dalam kehidupan kita, lebih tidak selesa, lebih tidak keruan kita dalam di muka bumi ini, dalam kehidupan kita. Cuba kita tanamkan azam dalam diri kita untuk memulakan langkah kita, matlamat kita untuk membebaskan kita daripada belenggu hutang tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan akan rasakan nikmatnya hidup tanpa hutang dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. InsyaAllah itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harap dapat memberi manfaat kepada anda yang mendengar, dan tolong kongsikan, like, komen dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada perkongsian saya. Dan kalau anda nak melabur, menyimpan emas, anda boleh klik link-link yang akan saya simpankan dalam video ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an, vanakkam, sawadee krap.